Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah lah Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi seumpama langit juga, yakni 7 petala. Dan Allah yang menurunkan segala hijaan di antara langit dan bumi. Hikmahnya supaya kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap mungkin itu dialah zat yang maha amat berkuasa, dan sesungguhnya Allah taala begitu sekali meliputi dengan tiap-tiap segala sesuatu. Apa sahaja perkara tersebut, sama ada wajib atau mustahil atau mungkin, meliputi yang ilmunya terhadap segala sesuatu. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang untuk kita meneruskan amanah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah kita meteraikan perjanjian kita mula di alam arwah, supaya kita hidup di dunia ini untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana di alam alastu ataupun dikenal juga alamul arwah, Allah Ta'ala suruh kita ingat wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan kata, ingatlah ketika mana Tuhanmu ambil perjanjian dengan sekalian zuriat anak Adam, dan Tuhan ambil syahadah, penyaksian dengan seluruh zuriat anak Adam, termasuk kita lah, kerana kita ni zuriat anak Adam. Sekira-kira kalam yang dapat difahami oleh makhluk, kalam yang boleh digerti oleh makhluk, Allah Ta'ala istifham, tanya. Tuhan tanya tu bukan Tuhan tak tahu, tapi istifham bermakna takrir, dia panggil. Tuhan tanya tu menuntut kita ikrar. Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kalian semua? Nah, lalu jawab sekalian roh, termasuk roh kita. Kita ingat ke tak ingat tu pedolilah, nah. Yang pentingnya Tuhan suruh kita ingat balik. Nah, kita jawab dengan bala, bahkan syahidna, kami menyaksi bahawasanya engkaulah Tuhan kami, dan bila kami tiba di dunia nanti, kami akan taat apa yang engkau perintah suruh, dan kami akan tinggal dan taubat apa yang engkau larang. Maka di situ orang panggil termeterai janji kita dengan Tuhan. Namun begitu, bila kita masuk dia dalam jasad yang zulumat, maka manusia tu lupa dengan apa yang dia berjanji dengan Tuhan di alam arwah. Maka kerana kasihnya Tuhan kepada manusia ni, Tuhan kirim ke Rasul Nah, sehingga Tuhan kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah.
Kami tidak akan azab manusia sehingga kami kirimkan pada mereka tu seorang rasul untuk mereka tu kenal Tuhan dan taat perintah Tuhan. Maka kerana tu kenal Tuhan dan taat segala titah perintah Tuhan, dia termasuk daripada wajibun syar'an. Wajib min jihati syar'i, wajib pada sudut syarak. Dia bukan wajibun aqlan, bukan wajib dari sudut akal semata-mata. Berarti kalau Tuhan tak utus rasul, orang yang hidup tidak ada rasul, ataupun rasul ada, tetapi rasul yang diutus tu bukan untuk kaum dia, bukan untuk bangsa dia. Ini rasul yang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu daripada perkara yang menjadi khususiyah, perkara yang menjadi ketentuan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nazira. Tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Jadi nabi-nabi dulu ia tak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi apa sekalipun, mereka tu diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Jadi contohnya kalau kita ni hidup di zaman Nabi Musa, kita orang Melayu. Nabi Musa tu diutuskan untuk Bani Israel dan kaum Qibti. Maka tidak diutuskan Musa untuk Melayu. Maka ketika tu kita tu termasuk di kalangan ahlul fatrah, dia panggil. Ahlul fatrah ni ialah manusia yang Allah Ta'ala tarku, tinggal dia. Tinggal daripada taklif, dia panggil tarkut taklif. Tuhan tinggal daripada memberatkan hukum hakam syarak. Maka ahlul fatrah kebanyakan merekanya najun, iaitu tidak dihumban oleh Allah ke dalam api neraka. Mereka masuk syurga rahmat, bukan syurga darajat. Jadi kita sekarang ni tak bolehlah buat alasan ahlul fatrahnya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu diutus untuk semua. Tak kira Melayu ke Cina ke India ke Rusia, Arab, boya mana sekalipun, semuanya kalau nama manusia, Nabi Muhammad diutus untuk semua. Bahkan mubalaghahnya irsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bukan hanya untuk manusia, termasuk juga jin. Jin pun termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW yang diutuskan Nabi Muhammad sebagai rasul mereka. Ini tak sama dengan Nabi dulu juga. Kalau Nabi dulu, jin tu tidak diutuskan rasul di kalangan manusia untuk jin. Hatta Nabi Sulaiman sekalipun diutuskan Nabi Sulaiman kepada jin tu sebagai muluk, sebagai raja, bukan sebagai rasul. Tetapi Nabi SAW bukan hanya meratai kafatan linnas kepada sekalian manusia, bahkan jin-jin pun termasuk mereka yang diutuskan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Ini dia panggil khususiyah Nabi kita Muhammad SAW yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW. Baik para hadirin sekalian, tajuk hak diberi pula kepada hamba pada tengah hari ini ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana hak tertera di cermin itulah. Berdasarkan orang panggil tajuk khutbah, iaitu kekuatan akidah. Bila sebut kata akidah ni pegangan. Atau dia panggil tambatan, ikatan, simpulan, aqdun, dia panggil asal daripada perkataan aqdun. Tambat, ikat. Macam aqdun nikah, ikatan atau simpulan perkahwinan. Akad jual beli, dia panggil ikatan jual beli, akad pinjam meminjam. Ikatan pinjam meminjam.
Jadi bila sebut kata akidah ahli sunnah wal jamaah bermakna ikatan, pegangan yang diiktikadkan oleh firqatun najiyah, satu kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan kelompok najiyah yang berjaya. Pegangannya direda oleh Allah Taala. Ini penting kita kena cakna. Kerana perkara pegangan, perkara akidah ni ialah perkara yang utama sekali akan dipersoalkan. Belum tiup sangkakala yang kedua, belum dihimpunkan kita di padang mahsyar, hatta mati je kita hari ni. Contoh, masuk kita ke alam barzakh tu, teruslah disoal tentang aqaidul iman, tambatan-tambatan, simpulan-simpulan atau ikatan-ikatan bagi kepercayaan. Jadi hamba petik pada tengah hari ini di awal kitab yang ditulis oleh seorang qadhi yang alim. Ya, qadhi zaman dulu ni bukan qadhi zaman sekarang. Zaman sekarang ni tok kadi tu tukar akad nikah ya. Jangan kita terbayang orang qadhi ya Ustaz, pelik apa tok kadi kampung saya pun ramai. Bukan kadi, tok kadi tu bukan. Qadhi ni hakim. Qadhi Al-Imam Abduddin Abdul Rahman Al-Iji Asy-Syairazi, lebih dikenali dengan Qadhi Imam Abduddin Al-Iji, seorang tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia karang satu kitab namanya Al-Aqaidul Adudiyah. Aqaid Adudiyah mana ilmu akidah yang dikarang oleh beliau, iaitu Abduddin Al-Iji. Nama dia Abduddin Al-Iji. Jadi nama kitabnya Al-Aqaid Al-Adudiyah. Dia kata dalam kitab ni, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Awal-awal lagi setelah mana bismillahirrahmanirrahim dibawa datangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati salasan wa sab'ina firqatan. Selagi berpecah umatku, yakni umat di sini ummatul ijabah, bukan ummatud dakwah. Kerana umat Nabi ni semua umat Nabi. Dia tak kira orang kafir ke orang Islam ke, semuanya dikira sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad tu sebagaimana kita sebut tadi diutus kepada semua manusia. Kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Jadi yang dimaksud umat di sini ialah ummatul ijabah. Mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyahut seruan Nabi. Mana orang Islam dah lah. Mudah begitu cakapnya. Berpecah berapa? Salasan wa sab'ina firqatan. 73 firqah, fuq. Itu dah. Jadi 73 firqah ni digelarkan firqatul islamiyah, fuq yang dibangsa, yang dinisbahkan kepada Islam. Bukan kafir dah, orang Islam, tapi pecah. Pecahnya apa? Yang ni tentang urusan akidah tadi. Sebab kalau berpecah tentang urusan syariat ataupun hukum hakam fiqh, tu lebih daripada 73. Lebih pada tu lagi. Jadi yang dimaksudkan berpecah firqah di sini bukan mazhab fiqhiyah, bukan. Tapi tentang mazhab aqaid, i'tiqadiyah. Mazhab yang membicarakan tentang pegangan. Lalu Nabi kata kulluha finnari, semuanya di dalam api neraka. Semuanya dalam api neraka. Tetapi di sini timbul persoalan. Semua dalam api neraka ni adakah maksudnya kekal semuanya dalam api neraka? Kalau maksud kekal dalam api neraka, ini khilaful ijma', menyalahi ijma' ulama. Sebab
ijma' ulama, orang yang beriman walaupun sebesar zarah keimanannya, kalau Allah tidak ampun dosa-dosanya, wala'iyadzubillah, dihumbai ke dalam api neraka, kemudiannya masuk syurga. Itu kan, tidak akan kekal dalam api neraka orang yang mukmin, orang yang beriman. Kalau kata maksud dengan masuk semua dalam api neraka ni, orang panggil mujarradud dukhul, semata-mata masuk dalam api neraka, tak kira dah kekal atau tak kekal. Maka hak ni mushtarakun bainal firqi, maknanya semua firqah tu ishtirak, mana semua ada yang akan masuk neraka, sama ada ahli sunnah wal jamaah sendiri. Sebab apa? Izma min firqatin illa wa ba'duhum asatun, tidak sunyilah daripada tiap-tiap firqah tu, melainkan pasti ada di kalangan mereka yang mengerjakan maksiat. Ahli sunnah tapi tak sembahyang. Ahli sunnah tu dari sudut pegangan lah. Tak sembahyang, bila tanya, awak tak sembahyang ni pasal apa? Bukan sembahyang ni wajib. Wajib je kata. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap dalil. Jangan main-main. Pasal apa awak tak sembahyang? Saya ni malah lah. Berarti dia belum merubah hukum Allah. Dia tak ubah hukum Tuhan. Hak wajib tetap dia kata wajib. Betul tak? Zina haram, judi haram, tetap dia tak merubah hukum Allah. Bermakna dia masih mukmin. Sebab dia tasdiqu bima jaa bihi nabi. Dia menerima apa hak Nabi bawa mari. Itu dia panggil iman. Karena lawannya kufur artinya takzibu bima jaa bihi nabi, mendustakan apa hak Nabi bawa. Nabi kata semaya wajib, tak wajib. Haram je tu ya. Zina ni haram, tak ada duk haram, suka sama suka, apa salahnya? Sudah. Hak tu bau kafir. Tengok. Lepas tu kalau kata maksiat ahli sunnah wal jamaah, orang ahli sunnah wal jamaah tu kalau dia buat maksiat, maghfuratun, pasti diampun oleh Allah Taala. Tak juga. Kalau tak taubat, Tuhan tak ampuh apa? Memanglah Allah Taala janji, innallaha la yusyriku innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah siap untuk ampun dosa selain dari Allah Taala tidak sekali-kali ampun dosa syirik, tetapi Allah siap untuk ampun dosa selain daripada syirik. Allah nak apa? Bila nak, insya'a ghafara lahu. Kalau Tuhan nak, ya apa? Wa insya'a azabahu. Kalau Tuhan tak mahu ampun, Tuhan azab ke mana? Terpulang pada Tuhan. Tak ada menjadi satu kewajipan atau tekanan di atas Tuhan, tak ada. Kalau gitu katanya Imam Jalaluddin Ad-Dawani, maksud dengan Nabi sebut kata 70 3 kulluha finnar, semuanya di dalam api neraka, illa wahidatan, melainkan satu saja, ni dia panggil targhiban fi tashihil aqaid. Dia panggil untuk taghrib ni maknanya nak kita gemar, berahi, minat, ghairah untuk mengesah, membetulkan aqaid. Urusan syurga atau neraka itu urusan Allah. Gitu dah. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita faham, kadang-kadang kita nak kita nak marah lah orang buat maksiat ni dah sini. Contohnya orang tu tak pakai tudung. Kita kata orang tak pakai tudung ni confirm neraka. Laju sangat tu. Jangan cakap gitu. Orang tak pakai tudung artinya orang tak tutup aurat lah. Jawabnya dia masuk di dalam janji seksa api neraka Allah. Gitu dah. Tu cermat sikit tu. Sebab apa kena cermat? Sebab Nabi kita cermat. Nabi cuba buka dalam hadis. Nabi cerita orang yang tarkus solah, meninggalkan sembahyang 5 waktu, au istighfafan bihaqqiha, atau mengambil remeh dengan hak-haknya sembahyang. Remeh. Semaya je pun. Ikut suka lah. Nak semaya macam mana, tak perlu belajar-belajar. Itu istighfafan bihaqqis salat. Nabi kata orang ni laisa lahu indallahi ahdun, tidak ada baginya di sisi Allah janjian yang baik. Apa maksud?
Ianya Allah Ta'ala tidak berjanji baik pada dia. Itu maksud. Lepas tu Nabi kata apa? In sya'a ghafara lahu wa in sya'a azzabahu. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kalau Allah Ta'ala tak nak ampun, Allah azabkan dia dalam api neraka. Itu tu Nabi tu hak sabda gitu, carilah hadis apa. Tak kena nak sebut belaka. Buat homework sikit dia ni. Nabi pun tidak laju. Kita ni jadi ustaz laju selalu dah. Confirm neraka. Confirm tahu di mana awak? Masuk dalam janji seksa. Soal confirm tak confirm, kita bukan Tuhan. Jangan duk ambil alih kerja Tuhan. Nanti akhirat esok Tuhan tanya, manil ladzi azinaka an tatali alayya? Man siapakah azinaka yang mengizinkan engkau an tatali alayya? Ambil hijab aku sebagai Tuhan? Sudah. Tanya hijab apa mula Pak Ahmad? Kita ni hijab di tabung haji ni. Bahagia kerani apa tahulah. Gitulah tu hijab di tabung haji, mula menara tabung haji Jalan Tun Razak. Ya ke? Pasal apa nampak macam jadi Tuhan mula tu? Sudah. Nak jawab lagu mana gitu dah. Penatlah. Maka jangan. Orang mukmin yang buat maksiat, kita nak menakutkan dia, takhwifan, nak mempertakutkan dia min iqabillah, daripada azab api neraka Allah. Tetaplah kita kena mendahulukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana kelompok yang mewajibkan neraka di atas orang mukmin yang mengerjakan dosa besar atau kecil itu ialah puak kharijiyah, atau digelar dengan khawarij. Puak kharijiyah ataupun khawarij. Puak khawarij ni orang Islam buat dosa besar, dosa kecil, confirm neraka. Confirm dah. Wajib neraka. Wajib iqab. Kita dah. Orang Islam buat dosa dosa besar, dosa kecil, masuk dalam janji neraka, seksa. Wajib ke neraka, itu terpulang bagi Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Kita hanya tahzir, mewaspadai. Itu dah. Qila, lalu sahabat tanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapakah al-firqatun najiyah? Siapakah satu kelompok yang berjaya tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jawab lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda pada menjawab, alladzina hum ala ma ana alaihi wa ashabi. Alladzina ay firqatun najiyah humul ladzi. Kelompok yang berjaya wahidah, yang puak yang satu tadi itu ialah kelompok yang mana mereka itu ala ma ana alaihi, di atas barang yang aku di atasnya, wa ashabi, dan sahabat aku juga sepakat di atasnya. Hadis ni rawahu Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi. Lalu kata Imam Adduddin Al-Iji, wa hadhihi aqaidul firqatin najiyati humul asy'ariyatu. Dan ini segala pegangan, simpulan, tambatan kelompok yang berjaya itu ialah kelompok Asy'ariyah. Bukan hamba kata ni dah. Jangan marah hamba. Marah kepada Imam Adduddin Al-Iji kerana dia tulis dalam kitab Aqaid Adudiyah. Dia kata pegangan kelompok yang berjaya itu ialah Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Ayat at-tabi'una fil usuli li Syekh Abil Hasan al-Asy'ari, yaitu pengikut-pengikut yang mengikut pada usul bagi Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Ini satu tokoh yang asalnya Mu'tazilah. Namun kemudiannya keluar daripada mazhab Mu'tazilah, itu panjang ceritanya. Kemudian dia berdebat, dia mengalahkan semua ulama-ulama Mu'tazilah di zaman dia. Di mana saja ada kuliah-kuliah Mu'tazilah, dia akan hadir dan dia akan berdebat, munazarah, sehingga bungkus hancur madrasah Mu'tazilah itu kerana
hasil daripada munazarah atau mujadalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan kelompok-kelompok Mu'tazilah. Dan kemudian anak-anak murid yang dulunya jadi imam-imam Mu'tazilah ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kebanyakan anak-anak murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ialah ashabul wujuh bagi mazhab Syafi'i. Maka kerana itu zaman berzaman turun ke bawah sampai kita ni ghalib kebiasaan orang yang berfiqh mazhab Syafi'i, dia punya akidah mengaji cara metodologi Asy'ariyah. Lagu tu jadi dah. Sama juga dengan mazhab Maliki, ghalibnya Asy'ariyah. Imam Abu Hanifah ghalibnya pegangan dalam akidah metod merekanya ialah Maturidiyah. Sebab Imam Abu Mansur Al-Maturidi dipanggil Syekhul Hanafiyah. Ono ulama tua di dalam mazhab Hanafi. Sehingga-hingganya kalau dalam kitab disebut Imam Syekhul Hanafiyah, itu bukan Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah, tetapi kena kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kebanyakannya dia panggil dalam pegangan termasuk di kalangan ahlul hadis, dia panggil. Ahlul hadis. Jadi nak ceritanya semua ni nama saja beza, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Itu dah. Maka sebab tu kata Imam Abduddin Al-Iji, dia kata ajma'us salafu minal muhaddisina wa a'immatul muslimina wa ahlus sunnati wal jama'ati. Ajma'u, telah ijma', telah sepakat. Siapa? As-salafu minal muhaddisi, ulama-ulama yang terdahulu di kalangan muhaddisin, ulama hadis. Apa ulama hadis? Yani al-arifina bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang arif dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamyiz bi aqsamiha, dan boleh membezakan pembahagian hadis minas sahihi wal hasani wad dha'ifi wa naqdiha wa ghairiha minal mawdu'ati. Orang yang arif tentang sahihnya hadis tu, hasannya hadis tu, dhaifnya hadis tu, dan maudhu' ke hadis tersebut. Di sana perbahasa yang panjang, kerana ulama hadis ni dia ada manhaj dia tersendiri. Ada manhaj mutasahil, dia panggil manhaj ulama hadis yang mutasahil. Arti mutasahil ni bermudah-mudah. Seumpama Imam Al-Hakim An-Naisaburi, sikit-sikit hadis tu sahih belaka di sisi dia. Ini sahih belaka. Dia ulama hadis tu. Dia ada satu karang kitab Mustadrak Sahihaini, karangan Imam Al-Hakim. Maknanya hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai hadis sahih, tetapi di sisi Imam Al-Hakim hadis tu sahih mengikut syarak Bukhari dan Muslim. Ya karang kita Mustadrak Sahihaini. Itu di kalangan ulama mutasahil, dia panggil. Ulama hadis lah, muhaddis. Ada orang panggil manhaj ulama hadis tawassut, yang pertengahan. Tadi mutasahil, mutawassit dia panggil. Yang pertengahan. Seumpama Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Ini di kalangan ulama hadis yang mutawassit, yang pertengahan. Agak cermat, tidak bermudah-mudah nak menghukumkan sahih, dan tidak bermudah-mudah untuk mendhaif. Itu dah. Dan ada ulama hadis yang manhajnya mutasyaddid, dia panggil. Agak syadid, ketat. Sehingga di sisi dia maudhu', dhaif, maudhu' laka. Tu. Hatta dalam Bukhari Muslim pun ada yang dikatakan dhaif, bahkan maudhu' di sisi kelompok muhaddisin yang mutasyaddid, yang agak ketat, ekstrim sikit dah dia. Antara lain Imam Ibnul Jauzi, itu ulama hadis yang mutasyaddid, dia panggil, yang agak ketat. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik hijrah itu yang pertengahan, tidak mutasahil, tidak mutasyaddid, tapi tawassut di tengah-tengah.
tu dah. Itu sepakat di kalangan salaf daripada muhaddisin wa a'immatil muslimin, dan para imam orang Islam. Nah, di kalangan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, dan selain daripada tu ramai lagi Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Daud Zahiri, dan ramai lagi di kalangan imam-imam kaum muslimin yang salaf wa ahlus sunnati wal jamaah. Nah, mudah-mudah cakapnya semua mereka tu ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang diijma'kan? Ala annal alama hadisun, bahawasanya alam ini ialah baharu. Nah, tamu-tamu kena tahu alam ni baharu. Nah, jangan kita i'tikad alam ini semula jadi, atau ada dengan sendiri kerana Tuhan ada, maka alam ni tu automatik ada. Seperti geraknya jari, geraklah cicing. Nah, kita gerak jari kita, cicing hak ada pada jari kita ni ikut bergerak juga. Dia panggil ilak ma'lul, dia panggil. Nah, tu dia panggil geraknya jari ni maklul bagi geraknya cicing. Cicing bergerak kerana apa? Kerana bergeraknya jari. Automatik. Sekaligus, tak berlambatan. Seperti itulah makhluk dengan Tuhan. Tuhan ada, automatik alam ini ada, tanpa berlambatan di antara kewujudan Tuhan dengan kewujudan makhluk. Maka alam ini qadim. Itu semua tu kafir sampai i'tikad lagu tu. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ad-Dardir, wa may yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang mengiktikadkan makhluk ni tabiat dia dah begini, semula jadi dia, atau automatik jadi dengan sendiri tanpa Tuhan yang menjadi, maka akidah ni kufur di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Tabiat tu sebab kita mengaji sains tu lah. Contoh dah, air hujan ni mari daripada mana air hujan? Kalau kita, Allah yang menjadi. Allahul ladzi khalaqas sama, Allahul ladzi khalaqal ma min apa? Dalam ayat sebut Allah Taala yang menjadikan air daripada langit. Betul-betul Tuhan yang menjadikan air itu daripada langit. Tapi kalau kita mengaji sains, lagu mana? Tabi'iyah dia panggil. Mazhab tabi'iyah. Air ni, hujan ni, matahari seduh air yang ada daripada bumi. Begitu kan? Betul tak? Ingat tak? Sains mengaji sekolah rendah dulu. Matahari seduh, air ni naik atas jadi wak. Lama-lama jadi wak, ia jadi awan. Oleh kerana banyak sangat dah diseduk oleh matahari, awan tu akhirnya berak, warna hitam. Lama-lama gugurlah jadi air hujan. Tu air hujan. Gitu lah. Matahari seduh, naik ke atas, jadi wak, jadi awan, turun ke bawah, naik turun. Tabiat gitu dah. I'tikad lagu ni kufur wal iyadu billahi min zalik. Pegangnya lagu tu kufur. Siapa kata? Ulama ahli sunnah wal jamaah kata. Ni kat kalau kita tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, diterjung, dimasuk, dia mengaji falsafah. Tu falsafah tu. Sains ni ambil daripada falsafah lah sebenarnya. Tu kan? Wal iyadu billahi min zalik. I'tikad lagu tu kufur. Sambil duduk kereta tengok. Gelap dah weh. Banyak sangat dah tu matahari seduh tu dia kata ni. Nak jadi hujan ni, hujan apa ni? Hujan. I'tikad apa? Gitulah hujan ni. Matahari seduh, naik ke langit, jadi awan, turun jadi hujan, naik turun. Allah miskinnya kerajaan Tuhan. Macam kerajaan Malaysia kita semula gitu. Jaga-jaga tu. Tu pegangnya falasifah tu. Wa may yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Tidak. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, tak kira dia muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin, tak kira. Ala annal alama hadisun, di atas bahwasanya alam ini baharu. Baharu artinya ada permulaan bagi ada. Bukan baru lawan bagi buruk kita mengaji, kita duk sebut sama-sama kereta baru rumah baru. Baru sini dengan mana ada permulaan bagi ada. Dan terima perubahan. Tu ma awwala lahu wujud, barang yang ada awal bagi adanya, wa taghayyar, dan berubah. Itu dia panggil baharu.
Maka tiap-tiap yang baharu pasti ada yang membaharui. Itu. Pasti ada yang menjadi. Kalau gitu kana zalika. Ada demikian itu alam semesta ni, termasuk kita. Kita ni alam yang terbesar kalau mengikut ulama tasawuf. Langit bumi hak kita tengok besar ni alamun saghir, alam kecil. Ya terbalik sikit orang tasawuf ni, terbalik sama nah. Itu balik sama. Langit bumi hak kita tengok besar ni. Bukit bukau gunung gana cakrawala matahari bulan bintang segala moneka hak besar-besar ni dipanggil alamun saghir, alam yang kecil saja tu. Lepas tu hak besarnya mana? Mu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Manusia tu sendiri alamun kabir, alam yang besar. Apa alam? Ma siwallah, barang selain daripada Allah. Ma siwa zat wa sifatillah. Nah, barang selain daripada zat Allah dan sifat Allah dipanggil alam. Sebab apa? Sebab dia menjadi alamat, tanda kekuasaan Allah. Maka adanya alam ini, makhluk ni, manusia ni, dia panggil belaka tu. Panggil makhluk iktibar kerana dia dijadikan daripada tidak ada kepada ada. Sebab tu panggil makhluk. Dipanggil alam kerana dia menjadi tanda alamat diciptakan. Panggil alam. Dipanggil mungkin atau kainat, mungkinat kerana ada dan tiada dia tu terima kedua-duanya. Sama berat. Ada kita, tiada kita, harus terima. Tidak orang panggil satu perkara tak boleh terima dalam kepala otak. Contoh orang kata, Pak Mat meninggal dah weh. Pak Mat meninggal dah. Maring baru duduk kedai kopi dengan aku. Kejut dulu mula-mula. Lepas tu, innalillahi wa inna. Boleh terima tak? Boleh terima. Dia kata Pak Mat meninggal. Meninggal? Mana boleh meninggal? Dia mesti kena ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu dah. Itu makhluk ni terima ada, terima tak ada. Maka dipanggil mungkin. Maka ada kita ni katanya ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Kana zalika ada demikian itu alam bi qudratillahi ta'ala ba'da alam yakun. Dengan sebab kekuasaan Allah, kemudian daripada bahawa makhluk alam ini dulunya tak ada. Jadi alam ni, makhluk ni, kita ni daripada tak ada kepada ada. Bukan duk ada dengan sedia gitu. Apa hikmat Tuhan buat makhluk ni? Sebab tu kalau kita mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, nak-naknya dalam perbahasan ketuhanan, ilahiyat, uluhiyat, rububiyat, ketuhanan. Pasti dalil-dalil akal yang dibawa oleh ulama tentang mengisbatkan Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan dan tentu tidak Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, ialah alam ini. Kayak gitu kan? Kalau orang biasa mengaji sifat 20 dia tahu. Allah mesti ada, tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti sedia, baharu Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti kekal, binasa Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti tak serupa akan yang baharu, serupa Allah akan yang baharu tentu tidak. Dalilnya alam ini. Semua dalilnya alam ini. Sebab apa? Sebab itulah hikmah alam ini dijadikan. Sebagaimana ayat yang hamba baca di awal tadi. Allah Ta'ala firman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menjadikan. Khalaqa daripada tak ada kepada ada. Itu makna khalaqa. Kalau ja'ala, merubah kelakuan. Sayruratu syai' dia panggil. Merubah kelakuan sesuatu. Macam ayat Allah Ta'ala kata, Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba. Okay? Beza tu kan? Kami yang buat kamu daripada tak ada kepada ada, daripada tu Adam naik Hawa. Mu Melayu kau Cina kau Sia Boya mu kena ingat. Mu semua ni daripada tak ada kepada ada tu kami buat daripada tu Adam naik Hawa. Sebab tu tak ada siapa dia boleh dakwa tu ada tu Melayu ke, tu ada tu Cina ke, Arab ke, Keling ke, tak boleh. Lepas tu dia jadi Keling, Cina, Melayu, Sia Boya, Arab, Jepun, Korea. Mereka ni waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami yang ubah rupa-rupa kamu kepada pelbagai bangsa, pelbagai keturunan. Itu ja'ala dia panggil. Tuhan buat makhluk dengan berubah kelakuan. Sayruratu syai', hay'atu syai' dia panggil. Itu. Jadi Tuhan kata, aku Allah yang menjadikan 7 lapis langit.
Wa minal ardi mislahun, dan bumi pun begitu juga, yakni 7 lapis bumi. Wa yatanazzalul amru bainahunna, dan kami yang menurunkan segala urusan khija di antara langit dengan bumi. Berlaku cuaca panas, kemarau, salji, ke gapo gepo bumi, ke gapo sekarang berlaku ni, aksiden ke ikut apa saja berlaku, kami yang buat ni. Tuhan kata, Allah yang buat. Apa hikmah? Lita'lamu. Lam tu dia panggil lamu lita'lilil hikmah. Hikmah Tuhan buat langit bumi ni dan segala urusan hijau yang berlaku di antara langit dengan bumi ni, lita'lamu, supaya kalian, hikmahnya supaya kalian tu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, akan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala di atas tiap-tiap makhluk mungkin kainat ini, dialah qadirun aizatun muttasifatun bil qudrati, zat yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa, yang dengan dia Allah Ta'ala maha kuasa mengada meniada, mengangkat menjatuh, memberi menegah, menyihat menyakit, menghidup memati, memulia menghina, memberi menegah, ikut apa saja. Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kalian mengetahui akan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ihatah, meliputi dengan segala sesuatu, nisbah ilmu pengetahuan dia. Artinya makhluk ni Tuhan buat, kita ni Tuhan buat supaya kita dapat kenal sang pencipta. Dah. Jadi sebab tu kalau orang tengok diri sendiri, tengok apa sahaja kejadian yang berlaku di atas muka bumi, tapi tak boleh mengheretkan dia tu ingat pada Allah, atau tidak boleh mengheret dia tu kenal Tuhan. Semata-mata tengok makhluk sudah di makhluk, tidak tembus sampai ke Khalik. Maka orang ni seperti orang yang buta mata hati dia, tak pandai membaca signboard Tuhan dia panggil. Makhluk ni dia panggil ayatullah kauniyah. Quran hak kita duk baca tu dia panggil ayatullah Quraniyah. Ayat-ayat Allah Ta'ala hak kita kena baca. Hak kita kena baca. Tapi kalau langit bumi segala urusan, orang tu berjalan, orang ni berkecek, orang ni tidur, orang ni mengatuk, orang ni berjuruh, orang ni jahat, orang ni aksiden, orang ni bala, orang ni baik, orang ni apa saja ni berlaku ni, itu dipanggil ayatullah kauniyah. Ayat Tuhan juga, tapi bahasa kaun, Tuhan menjadi dia panggil. Jadi apabila orang yang buta huruf, kali dia tengok signboard ke, dia tulis ke, nak pergi Ipoh berapa kilometer lagi, nak pergi Alustad berapa kilometer, dia tahu. Dia tekan minyak tu nak pergi ke mana, nak pergi Alustad. Dia tengok signboard, dia pandai baca, maka siapa destinasi. Sebaliknya kalau orang tak reti baca, dia tengok signboard, tengoknya nak pergi ke mana, nak pergi Alustad, tapi tekan minyak tak beri-beri, siapa ke Bangkok tu. Orang panggil berapa tu? Sesat. Sesat perjalanan. Samalah dengan orang yang buta basirah di dunia, maka sesatlah perjalanan dia akhirat kelak. Bagaimana Tuhan sebut dalam Quran kan? Afaman kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta, a'ma yang pertama tu a'mal basirah, buta basirah mata hati dia, maka akhirat esok a'mal basar, buta mata kepala. Jadi kalau di dunia ni buta mata kepala, tahan lagi. Sebab apa? Sebab kalau buta mata kepala di dunia, orang boleh tolong. Orang boleh tolong bebek, tak ada orang tolong pun ada orang panggil apa? Tongkat apa? Dok pun ada jugalah orang kesian tengok orang buta nak melintah jalan, kesian we tolong bantu. Ada. Tapi kalau buta mata hati di hari akhirat esok, hak ni nak minta tolong siapa orang tak cara dah ke kita. Tak cara dah. Masing-masing orang, masing-masing hal diri sendiri. Hari yang begitu sekali huru-hara Tuhan kata yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih.
Hari yang larilah, tak kenal saudara mara, tak kenal anak beranak, tak kenal mak opak, tak kenal anak, tak kenal bini, tak kenal tok lelaki, tak kenal sahing sahabat anda, tak kenal. Masing-masing nafsi-nafsi. Tak percaya orang lain. Nah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah, ketika tu hari tersebut masing-masing orang terkaya, mana tak ada berajak nak percaya urusan orang lain. Masing-masing percaya urusan diri sendiri. Pas kalau kita bangkit di mana kita kata kalau kita mati lah, kalau kita mati di Kuala Lumpur di Jalan Tun Razak ni tak tahu kubur ada ke tak. Tahu Jalan Tun Razak nah. Takdir Tuhan lah wal a'yadu billah. Kalau kita mati di Jalan Tun Razak, mati di Jalan Tun Razak, dikuburkan di Jalan Tun Razak. Nah, tak tahu ada perkuburan ke tak sini ni. Nah. Maka kita bangkit akhirat esok daripada kubur kita di Jalan Tun Razak ni nak pergi berjalan ke pada mahsyar ni mana? Pada Arafah, Tuhan salin bumi baru lah, bukan pada Arafah lah ni dak lah. Jauh mana berjalan? Jauh? Jauh sungguh. Nak patah balik kena bedar ke malaikat kat belakang. Nak berjalan lagi ke depan, tak nampak gapo sekarang, moga buta mata kepala. Pasal apa buta mata kepala? Pasal buta mata hati di dunia. Lima hasyartani a'ma dalam Quran sebut kan. Tuhan bapa mu bangkitkan aku dalam keadaan buta mata kepala. Faqad kuntu basira, padahal aku mula di dunia boleh melihat. Atadka ayati, Tuhan kata. Ayat aku banyak dah mu tengok mula di dunia tu. Atadka ayati. Fanasi Tuhan. Tapi mu lupa. Buat tak heran. Buat tak heran. Tengok gapo sekarang tak mari dalam perutmu kebesaran Tuhan. Kewujudan Tuhan. Keagungan Tuhan. Bahawasanya Tuhan yang menjadi. Sehingga menambah keimanmu, menakutkanmu untuk derhaka pada larangan Tuhan, dan menambah keimanmu untuk taat segala titah perintah Tuhan. Tidak. Bukan hidupmu supaya lembu kubah gitu je. Bangun pagi celek mata tu kak, nak makan berapa, nak penuh perut, nak cari duit di mana, nak jadi kaya kok. Gitu je fikir. Tak ada beza mu dengan lembu, bahkan lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi pada lembu lah gitu. Sebab lembu walaupun duk tebong bong kita ada tebong, duk kukuk, duk berkokuk, duk tebek. Hakikatnya Tuhan kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun yang melata atas muka bumi ini melainkan sebenarnya semua duk tasbih pada Allah Taala. Duk berzikir pada Allah Taala. Kita hak tak faham nilah hak duk kata tebong, tebek, kokuk, kukuk. Kalau orang faham, terbujurlah hebatmu lagi lah ayah. Burung, lembu, apa? Duk berzikir sama ke Tuhan. Mu, be, ni, kuk kerek, kuk apa tu? Ya. Disebut dalam kitabnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bin Daud, alaihi wassalam. Dia kata, "Hei manusia, ayah bapak dengan mung tu lebih baik ayah bapak jauh Pasal apa ayah bapak lebih baik daripada kita? Ayah bapak kalau kita perhati tengok, lah ni payah dah nak pergi ayah bapak kalau kita duduk bandar ni kan, kalau duduk kampung. Biasa orang kampung dia pergi ayah bapak. Ayah bapak ni pagi-pagi pukul 3 pagi tu, dia berkebas sayap. Cuba perhati tengok balik kampung jaga tengok kalau ada pergi ayah bapak kali, pukul 3 pagi dia berkebas sayap. Ayah bapak. Bukan bapak ayah. Bapak ayah lah. Kalau di bandar ni tak ada ayah bapak, ada bapak ayah. Di kampung kita ada ayah bapak. Pukul 3 pagi dia berkebah, pagi-pagi lagi. Tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa dibayar pun duit. Sagu hati. Apa? Dia berkokuk panjang. Kok kerek ku. Bisa gitu ya. Dia berkokuk kerek ku. Dia gitu. Dia pukul 3 pagi ni kokuk panjang. Kok kerek ku. Kata Nabi Sulaiman, kokuk panjang ayah bapak tu sebenarnya maksud dalam bahasa Nasia ni ialah uzkurullaha ayyuhal ghafilun. Kuk kerek ku. Ingat kepada Allah, hei orang-orang yang lalai. Itu. Tengok. Kita duduk kerong-kerong, selok tidur. Allah menata ayah bapak ni ganggu aku nak tidur, aku sembelih ke esok. Pada ayah bapak tu duduk tazkirah, duduk suruh kita ingat ke Tuhan. Tanpa dibayar sebarang
duit sagu hati kerana bertazkirah pukul 3 pagi. Tak ada. Tengok. Bahaya ayah bapak kata. Maka kerana tu, kita manusia ni kalau tidak benar-benar kita usaha hikmat kita dijadikan liya'budun liya'rifun, maka kita ni akan lebih teruk daripada binatang lagi. Laika kal an'am bal hum adallu. Mereka tu seperti binatang, bahkan Tuhan kata lebih sesat pada tu. Kenapa? Kerana binatang walaupun mereka tidak mukallaf, tidak taklif dengan hukum syariat, tidak ditaklif dengan agama amanah daripada Allah Ta'ala, tapi mereka senantiasa mengucap tasbih zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya kita lah hak sepatutnya menjuarai zikrullah, menjuarai taat pada Allah, menjuarai tinggal larangan Allah. Dengan lagu mana? Dengan ilmu dan mujahadah. Mujahadah mengaji ilmu, mujahadah beramal dengan ilmu yang kita mengaji. Kita tak dapat tidak. Ilmu dulu yang pertama. Sebab tu Imam Ghazali dalam kitab yang terakhir Imam Ghazali karya kitab Minhajul Abidin fi jannati ila jannati rabbil alamin, disebutkan orang panggil halangan seorang nak jadi hamba kepada Allah, aqabatul ula, aqabah yang pertama, halangan yang pertamanya ialah aqabatul ilmi, halangan menuntut ilmu. Ni. Maka kerana tu setiap orang yang nak benar-benar dia diterima oleh Allah sebagai hamba Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, tak dapat tidak, dia wajib kena mujahadah menuntut ilmu. Ilmu yang pertama-tamanya ialah mengesahkan pegangan dia biar betul dengan real ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau pegangan tidak betul, contoh pun tadi lah, pegangan tak betul, i'tikad semula jadi, i'tikad ilak ma'lul, falasifah, maka semaya lagu mana pun, posolah lagu mana pun, sedekahlah banyak mana pun, haba'am manthura, debu berterbangan. Kenapa? Kerana pegangan dia tu salah di awal lagi. Terbukti bila dalam kubur Tuhan tanya, malaikat muka nak tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nak jawab Allahu Rabbi, tak boleh. Tak boleh, walaupun dia hafal di dunia ni Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Rabbi Allah, Rabbi Allah, tapi jawab bukan dengan hafal, tapi jawab dengan intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agama Allah. Apa tolong agama Allah? Yang tolong mengaji, tolong beramal dengan mujahadah, berjihad. Hak ni tak ada dapat tidak. Orang panggil dia panggil tijarah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hak tu awal-awal sekali. Tu'minuna billahi wa rasul, beriman dengan Allah dengan Rasul. Kerana hak tu ra'su mal fiddi, kepala modal di dalam agama. Kalau tanpa iman, tanpa akidah yang sahihah, iman yang sah, maka apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita hija, maka dipandang sia-sia di sisi Allah Ta'ala akhirat esok. Maka kerana itu mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini dapat manfaat untuk kita bangkit semangat kita untuk perhati betul-betul, ihtiyat mengaji betul-betul ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana alim ulama kita sudah mengarang beratus ribu kitab tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Baki lagi kalau kita jahil, tidak mengetahui, salahnya bukan alim ulama, tetapi salahnya kerana kita yang tidak menuntuti ilmu. Kita yang tidak mengaji sehingga kita salah berakidah. Itu dah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari yang mulia, penuh barakah mulia Sayyidul Ayyam ni dapat manfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq la aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.